Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda, orang-orang mukmin akan ditahan pada hari kiamat nanti sehingga mereka sedih kerananya. Maka mereka berkata, alangkah baik kalau kita meminta pertolongan dengan sesiapa, maksudnya dengan sesiapa untuk menghadap Tuhan kita, supaya diberi ketenangan kepada kita di sini. Fayatuna Adam, lalu mereka pergi bertemu Adam. Mereka pun berkata, engkaulah Adam, bapa manusia. Allah telah menjadikanmu dengan tangannya dan telah memperdudukkanmu di dalam surganya. Wa asjada laka malaikatahu, dan telah menyuruh para malaikatnya supaya bersujud kepadamu. Dia mengajar kepadamu nama segala benda. Isfa' lana 'inda rabbik, tolonglah kami menghadap Tuhanmu supaya ditenangkannya kami di sini. Fayaqulu lastu hunakum, maka Adam berkata, lastu hunakum, aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk kamu di sini. Qala, Nabi SAW bersabda, fayadhkuru khati'atahu allati asaba. Adam menyebutkan kesilapan yang telah dilakukannya, yakni kepada orang-orang yang minta tolong dengan dia, iaitu dia telah makan pokok yang telah dilarang oleh Allah memakannya ataupun mendekatinya. Walakin itu Nuhan, tapi kamu pergilah kepada Nuh, Nabi yang mula-mula Allah utuskan ke bumi. Mereka pun pergi kepada Nuh, tetapi Nuh berkata, aku tidak berguna kepada kamu di sini, tidak dapat berbuat apa-apa untuk kamu di sini. Dia menyebutkan kesilapan yang telah dilakukannya, yaitu dia meminta kepada Tuhan tanpa pengetahuan. Tetapi kamu pergilah kepada Ibrahim Khalil Ar-Rahman, kekasih Tuhan Ar-Rahman. Qala, Nabi SAW bersabda, mereka pun pergi kepada Ibrahim, tetapi Ibrahim berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk kamu di sini. Dia menyebutkan 3 perkara yang telah dia berdusta. Tetapi kamu pergilah kepada Musa, seorang hamba yang Allah telah kurniakan Taurat kepadanya dan telah bercakap dengannya, menghampirkannya dengan dia dapat bercakap dengannya. Qala fayatuna Musa, Nabi SAW bersabda, mereka pun pergi kepada Musa. Fayaqulu inni lastu hunakum, dia juga kata, aku tidak dapat buat apa-apa kepada kamu di sini. Dia menyebutkan kesilapannya yang telah dilakukannya, yaitu membunuh satu orang. Tetapi kamu pergilah kepada Isa, hamba Allah, Rasulnya, Ruh Allah dan kalimahnya. Qala, Nabi SAW bersabda, mereka pun pergi kepada Isa, lalu berkata Isa pun, tapi Isa berkata, lastu hunakum, aku tidak dapat buat apa-apa untuk kamu di sini. Tetapi kamu pergilah kepada Muhammad, yaitu seorang hamba yang Allah telah ampunkan segala dosa ataupun kesalahannya yang terdahulu dan yang terkemudian. Qala fayatuni, Nabi SAW bersabda, maka mereka pergi kepadaku, aku pun meminta izin kepada Tuhanku, fi darihi, di negerinya. Fayu'dhanu li alaihi, maka diizinkan kepadaku untuk menghadapnya. Fa idza ra'aituhu, apabila aku nampak dia, waqa'tu lahu sajidan, terus aku turun bersujud. Fayada'uni ma sya'allahu an yada'ni, maka dibiarkannya aku seberapa lama yang dikehendakinya.
aku, yakni dalam keadaan bersujud itu. Lalu kemudiannya dia berkata, irfa' Muhammad, angkatlah, yakni kepalamu wahai Muhammad, waqul tusma', cakaplah, percakapanmu akan didengar, washfa' tushaffa', minta tolonglah, minta tolongmu itu akan diterima, wasal tu'ta, dan engkau mintalah, engkau akan diberikan. Qala, Nabi SAW bersabda, maka aku angkat kepalaku dengan memuji-muji Tuhanku dengan puji-pujian yang telah diajarkannya kepadaku. Kemudian aku pun memberi syafaat dengan dihadkan kepadaku seberapa ramai orang yang aku akan berikan syafaatku itu. Aku pun keluar. Fa'udkhiluhum al-jannah, aku masukkan mereka ke dalam surga. Qala Qatadah berkata, aku telah mendengarnya, yakni Anas juga berkata, fa akhruju, aku keluar, aku pun keluar, lalu mengeluarkan mereka daripada neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Kemudian aku kembali meminta izin kepada Tuhanku di negerinya, fa yu'dhanu li alaihi, diizinkan kepadaku untuk menghadapnya. Apabila aku nampak saja dia, terus aku bersujud, maka dibiarkannya aku bersujud seberapa lama yang dikehendakinya. Thumma yaqulu, kemudian dia berkata, yakni Tuhan, irfa' Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, waqul tusma' washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Seperti tadi juga. Qala, seperti tadi juga, thumma ashfa'u, aku pun beri syafaat dengan dihadkan kepadaku beberapa ramai orang yang dapat aku beri syafaat. Aku pun keluar dan memasukkan mereka ke dalam surga. Qatadah berkata, aku juga mendengarnya, yakni Anas berkata, aku keluar, lalu aku keluarkan mereka daripada neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Thumma a'udu thalithata, kemudian aku kembali pada kali yang ketiga dan meminta izin kepada Tuhanku di negerinya, maka diizinkan kepadaku untuk menghadapnya. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajidan, seperti tadi juga. Seperti tadi juga. Qatadah pun kata gitulah, aku dengar juga mana Anas meriwayatkan kepada dia supaya yang pertama tu dan supaya yang kedua. Lagu ni pun ada juga. Mana aku keluar dulu, pada tu aku keluarkan mereka daripada neraka dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Ada pun sebelum tu, aku keluar, lalu aku masukkan mereka ke dalam syurga. Semua dia ada sebut gitu. Hatta ma yabqa fin nar, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di dalam neraka itu kecuali orang yang dihalang oleh Al-Quran, orang yang ditahan oleh Al-Quran, yakni orang yang telah pasti kekal di dalam neraka. Qala Anas berkata, kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Tuhanmu akan membangkitkan engkau, mengangkatkan engkau ataupun memberikan kepadamu maqam mahmud. Qala Nabi SAW bersabda, inilah maqam mahmud yang telah dijanjikan kepada Nabi kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW telah menghantar orang untuk memanggil orang-orang Ansar. Baginda pun mengumpulkan mereka dalam satu kubah, dalam satu khemah macam kubah. Wa qala lahum, dan baginda bersabda kepada mereka, isbiru, kamu bersabarlah sampai kamu menemui Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya aku akan berada dekat haud, dekat kolam, yakni Kautsar, di padang mahsyar nanti. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi SAW apabila bertahajud pada waktu malam, baginda akan baca hak ni, Allahumma rabbana lakal hamd
pada ketika i'tidal itu, bangun daripada rukuk. Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah, Tuhanku, Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu jua segala pujian. Anta qayyimus samawati wal ard, engkaulah yang menegakkan langit-langit dan bumi. Walakal hamd, bagimu jua segala pujian. Anta rabbus samawati wal ard, engkaulah Tuhan langit-langit dan bumi dan segala apa yang ada pada keduanya, padanya. Walakal hamd, dan bagimu jua segala pujian. Engkaulah nur, cahaya langit-langit dan bumi dan apa-apa yang terdapat padanya, ataupun engkaulah yang menyinari langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada padanya. Antal haq, engkaulah yang sebenar, kata-katamu benar, janjimu benar, pertemuan denganmu benar, surga benar, neraka benar, kiamat benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu jua aku berserah. Wa bika amantu, kepadamu jua aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu jua aku bertawakal. Wa ilaika khasamtu wa ilaika khasamtu, dan aku bertengkar keranamu. Wa bika hakamtu, dan aku jadikan engkau sebagai pemutus. Engkau jua sebagai pemutus. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, oleh itu ampunilah kesalahanku yang terdahulu dan yang terkemudian, yang aku sembunyikan, yang aku nyatakan, dan apa-apa yang engkau lebih tahu daripadaku tentangnya. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Qais bin Sa'ad dan Abu Zubair meriwayatkan daripada Tawus, kata qayyam, bukan qayyimus samawat, tapi qayyamus samawat. Mujahid berkata al-qayyum, iaitu al-qaim ala kulli syai', yang menjaga segala sesuatu. Wa qara'a Umar al-qayyam wa kilahuma madhun, kedua-duanya adalah lafaz pujian, yaitu qayyum dan qayyam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Adi bin Hatim, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan Tuhannya akan bercakap dengannya, dalam keadaan tidak ada di antaranya dengan Tuhan pun terjemah. Wala hijab yahjubuhu, dan tidak ada juga hijab yang mendindinginya, yang melindunginya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa al-Asy'ari, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, dua syurga daripada perak bekas-bekas kedua-duanya, dan segala apa yang ada di dalamnya. Dua syurga yang lain pula daripada emas bekas-bekasnya, bejana-bejananya, dan apa-apa yang terdapat di dalamnya. Wa ma bainal qaum, tidak ada di antara manusia dan tidak menghalang manusia daripada dapat melihat Tuhan mereka, melainkan ridaul kibr ala wajhi, melainkan selimut kebesaran pada wajahnya dalam jannati adnin, surga adnin. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaham harta seseorang muslim dengan memberikan sumpah dusta, dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Abdullah berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca misdaqahu, membaca sesuatu ayat yang menepati hadisnya itu,
daripada kitab Allah, yaitu innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah, sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan sumpah dan aiman, dengan sumpah mereka dengan Allah, samanan qalila, harga yang sedikit, yakni orang yang tukar benda yang sedikit, mata benda yang sedikit dengan sumpah dengan nama Allah. Mereka itu tidak ada habuan bagi mereka di akhirat nanti, dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, 3 macam orang Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat nanti, dan tidak akan melihat mereka. Yang pertama ialah orang yang bersumpah untuk melakukan barangnya dengan mengatakan sesungguhnya dia telah pun hendak diberikan kerana barang itu lebih daripada apa yang hendak diberikan oleh orang yang di hadapannya itu. Wa huwa kadhib, padahal dia berdusta. Yang kedua ialah orang yang bersumpah dengan sumpah palsu selepas asar untuk membaham harta seseorang muslim. Yang ketiga, orang yang tidak memberi air yang lebih daripada keperluannya, maka Allah berkata, yakni kepadanya, pada hari ini aku tidak mahu memberi kepadamu apa yang lebih ada padaku, seperti mana engkau telah tidak memberi apa yang lebih ada padamu dahulu, yang tidak pun diusahakan oleh kedua tanganmu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Bakrah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, zaman ataupun tahun telah pun beredar sehingga kembali seperti keadaannya pada hari Allah menjadikan langit-langit dan bumi. Tahun terdiri daripada 12 bulan. 4 bulan daripadanya ialah bulan haram, 3 daripadanya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan yang keempatnya ialah Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Bulan apa ini? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW pun diam, sehingga kami ingat dia akan menamakannya dengan nama lain. Qala, lalu baginda bersabda, alaysa dzal hijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kami berkata, benar. Qala ayyu balad hadha, negeri apa ini? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW diam, sehingga kami ingat dia akan menamakan negeri itu dengan nama yang lain. Qala alaysal baldah, bukankah ini negeri Mekah? Kami berkata, benar. Qala fa ayyu yawmin hadha, hari apa ini? Hari ini. Qulna, kami berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi diam, sehingga kami ingat dia akan menamakannya dengan selain namanya, ataupun dengan nama yang lain. Qala, Nabi SAW pun kata lepas pada itu, bukankah ini hari nahar? Kami berkata, benar. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya darah-darah kamu, harta-harta kamu. Muhammad berkata, aku yakin dia berkata, wa a'radakum, dan kehormatan kamu, alaikum haram kepadamu, ka hurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari kamu ini, di negeri kamu ini, di bulan kamu ini. Nanti kamu akan bertemu dengan Tuhan, dan dia akan bertanya kamu tentang amalan-amalanmu. Ala, ingat, janganlah kamu kembali sesat selepasku, di mana sebahagian daripada kamu memenggal leher sebahagian yang lain. Ingat, hendaklah orang yang ada hari ini menyampaikan kepada orang yang tidak ada. Mungkin ada orang yang disampaikan itu lebih mengerti daripada
sebahagian yang mendengar, daripada sesetengah orang yang mendengarnya hari ini. Fakana Muhammad apabila menyebutkan ayat ini, apabila menyebutkan hak sani, fala'alla ba'dha man yubalaghu ataupun yablughu, itu sehingga akhir itu dia kata, Muhammad itu maksudnya Ibnu Sirin, dia selalu kata sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian baginda bersabda, ala hal ballaghtu, ketahuilah, adakah aku sudah sampaikan? Ketahuilah, adakah aku sudah sampaikan? Bab ma jaa inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Ini bab firman Allah, tentang firman Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang baik. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid, beliau berkata, ada salah seorang anak lelaki bagi salah seorang anak-anak perempuan Nabi SAW. Salah seorang anak perempuan Nabi SAW, yang ini cucu dia lah. Ada seorang cucu Nabi SAW, cucu lelaki daripada anak perempuannya, yaqdi, nak mati, yakni dalam keadaan nazak. Maka anak perempuannya menghantar orang supaya ajak Nabi pergi kepadanya. Tetapi bila orang itu sampai kepada Nabi, dia rayak kepada Nabi, Nabi hantar dia balik sendiri, tak pergi terus, dengan membawa kata-katanya ini, iaitu lillahi ma akhadha, hak Allah apa yang diambilnya, dan haknya apa yang diberinya. Dan segala sesuatu berjalan hingga kepada tempoh yang ditentukan. Faltasbir, mana wayak dia, biar dia sabar. Wal tahtasib, dan dia mengira pahala, biar dia mengira pahala. Fa arsalat ilaihi, lepas pada orang itu pergi rayak ke anak dia hantar pula orang itu pergi kepada Nabi SAW dengan bersumpah-sumpah dia, supaya Nabi SAW pergi juga. Maka berdirilah Nabi SAW, aku juga berdiri bersamanya, kata Usamah, selain daripada Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Mubadah bin As-Samit. Bila kami masuk ke dalam rumah anak Nabi SAW itu, mereka pun menghulurkan kepada Rasulullah bayi itu, as-sabi, anak itu, anak yang masih kecil itu, wa nafasuhu tuqalqalu fi sadrihi, dalam keadaan nafasnya berbunyi dalam dadanya. Hasibtuhu, saya rasa dia berkata, ka'annaha shannah, macam bunyi gereba usang, gereba lama bunyi. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat keadaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Terus Sa'ad bin Ubadah berkata, adakah engkau menangis? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, Allah hanya mengasihani di kalangan hambanya orang yang tahu kasihan kepada orang. Orang yang ada kasihan belah kepada orang lain. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, syurga dan neraka bertengkar di hadapan Tuhannya. Syurga kata, oh Tuhanku, malaha, kenapa dengan dia tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang lemah dan orang-orang yang bawahan, orang-orang bawahan. Wa qalatin nar, neraka berkata, sekarang itu dalam kebanyakan nuskhanya, dalam setengah-setengah nuskhanya ada uthirtu bil mutakabbirin, aku dilebihkan dengan diberikan orang-orang yang sombong.
orang-orang besar-besar. Faqala lil jannah, maka Tuhan berkata kepada syurga, engkau adalah rahmatku. Wa qala lin nar, dan Tuhan berkata kepada neraka, engkau adalah azabku. Aku rasakan engkau kepada sesiapa yang aku mahu, dan setiap satu daripada kamu akan penuh, mal'uha, sepenuhnya, akan mendapat sepenuhnya. Qala, Nabi SAW bersabda, yakni Tuhan katalah, fa ammal jannah fa inna Allah la yazlimu min khalqihi ahadan. Adapun syurga, maka Allah tidak menzalimi mana-mana makhluknya, sesiapa pun. Tidak ada siapa pun yang Allah akan zalimi. Dan Allah akan buat untuk neraka orang yang dikehendakinya, lalu dicampakkan ke dalamnya. Tetapi neraka terus berkata, ada lagi, dan dicampakkan lagi ke dalamnya. Neraka berkata lagi, ada lagi, 3 kali, sehingga Allah meletakkan qadamnya di dalamnya. Maka penuhlah neraka itu. Wa taruddu ba'daha ila ba'din, dan sebahagiannya memakan sebahagian yang lain, sambil berkata, qab qab qab, cukup cukup cukup. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW bersabda, pasti akan mengenai beberapa ramai orang selaran api neraka dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan sebagai siksaan yang kepada mereka. Kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam syurga dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Fayuqalu lahum al-jahannamiyun, orang-orang itu dipanggil al-jahannamiyun, orang-orang neraka jahannam. Qala Hammam berkata, haddatsana Qatadah qala haddatsana Anas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kita baca mula-mula malam ni lebih kurang hak dulu juga, masih lagi kita di dalam bab. Hak ini sambungan kepada hak dulu, iaitu orang manusia ni Islam, yang Islam lah, maknanya boleh melihat Tuhan, boleh melihat Tuhan di akhirat nanti. Dua Allah sebelum pada tu tajuk qaulillah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nak cerita tu lagi ni, ini sambungan. Cuma Imam Bukhari kata ni, dia tidak kata haddatsana sekali. Dia kata waqala al-Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal berkata. Apa makna bila Imam Bukhari kata qala? Dia tidak kata haddatsana sekali. Walaupun ada dalam nuskhah, tapi tidak banyak nuskhah tu. Dia kata haddatsana sini. Kedua-duanya boleh pakai. Kalau kita kata nuskhah haddatsana tu tak ada apalah, sekali lah. Kalau kata qala ni bermaknanya Imam Bukhari ambil daripada tu guru dia Hajjaj bin Minhal ini secara mudzakarah ataupun secara ard dan munawalah. Itu orang panggil dalam istilah ilmu hadisnya. Iaitu kira-kiranya mudzakarah tu lagu mana? Ketika Hajjaj bin Minhal duduk cerita benda lain, tiba-tiba dia ada riwayat ni. Tidaklah secara rasmi, secara khusus dia dalam majlis mengaji, mengadap betul untuk nak cerita hadis tu, tidak. Tapi dalam majlis lain, bela-bela duduk biasa gitu, tiba-tiba dia riwayat hadis ni. Hak tu Imam Bukhari kata qala. Dalam kitab dia. Mana Imam Bukhari terima hadis ini secara mudzakarah, orang panggil mudzakarah tu orang panggil. Tapi kalau mengikut nuskhah kata haddatsana tu, tak ada apalah, sekala lah. Gitu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda, mana orang-orang mukmin. Hadis ini dalam riwayat ini orang-orang mukmin. Orang-orang kafir pun lagu tu juga. Tapi apa disebut orang-orang mukmin di sini? Orang kafir pun lagu tu juga. Nak ayatnya orang kafir tu mati akal dah pada masa tu.
tak tahu nak buat apa dah. Kalau ada fikiran pun, ada akal pun, ada nak apa ni, nak terfikir jalan keluar pun, orang mukmin. Tu. Dialah yang menyebabkan jadi selamat orang lain. Ke akhirat esok. Dalam dunia ni menyebabkan jadi selamat manusia. Di akhirat esok pun lagu tu juga. Sehingga dalam hadis ini disebutkan orang-orang mukmin ditahan. Jadi orang kafir tidak ditahan kau. Bahawa orang kafir tidak kena kepada syafaat ni juga. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang-orang ditahan, manusia ditahan, dan mereka meminta syafaat. Jadi hak tu dikira semua sekali lah. Tetapi yang mewakili, yang telah mencetuskan ni, hak ni dia nak tanya ni, nak minta ni, orang mukmin. Orang kafir tu mati akar pada masa tu. Duduk lemah dengan keadaan dia, duduk sakit, seksa dah situ. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan ada azab pada mahsyar itu, nanah, peluh dan macam-macam lagi. Tenggelam orang tu. Ada sekat perut, kalau sekat perut padai lah. Baunya busuk. Lagu mana duduk dalam tu? Ada yang sekat mulut, ada yang hidung ni masuk, lemah. Dalam tu. Itulah keadaan di pada mahsyar. Jadi orang kafir tak ada dah. Nak tak tahu, tak erti nak buat apa. Hatta yahummu bidzalik. Hamma yahummu, mana sehingga mereka berasa sedih kerananya. Sedih. Jadi orang mukmin ni berat-berat pun dah lagi mikir. Dah lagi mikir. Tu habuilah tu belaka tu. Ataupun yahummu, hamma yahummu maknanya terfikir. Bila susah tu mikir. Tu gitu. Sehingga mereka terfikir kerananya. Gitu. Fayaqulun, lalu mereka pun katalah kepada satu sama lain, alangkah baik kalau kita minta tolong lah, tak ada ke siapa-siapa dia boleh minta tolong dengan Tuhan ni. Biar kita tenang, tak apa dah pak ni. Mereka pun pergi jumpa dengan Adam. Ketika tu jumpa dengan Adam, katalah begini-gini. Supaya dalam hadis-hadis yang lain, sebenarnya hadis ni berapa kali dah, banyak kali dah kita jumpa dalam Bukhari ni. Engkau lah bapa manusia, Allah menjadikan engkau dengan tangannya. Berdasarkan Quran lah pun sebutkan dengan tangan juga. Dan Allah memperdudukkan dia, biar dia duduk dalam syurga. Mana istimewa lah tu. Malaikat yang lebih tu suruh sujud kepada dia, ajar nama segala benda. Minta tolonglah, minta lah menghadap Tuhan. Biar dia tenangkan kita di sini. Fayaqul, tapi Adam kata, aku tak boleh buat gapo. Bapa manusia tu kata, tak boleh buat gapo untuk kamu sini. Adam, Nabi SAW pun ayat, dia ada sebut. Adam ada sebut. Adam ada sebut kesilapan dia. Kesilapan dia. Dia malu nak menghadap Tuhan kerana kesilapan dia tu yang dia telah buat. Gapo kesilapannya? Iaitu makan pokok. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu berdua mendekati pokok ini. Dia bukan setakat pergi dekat je makan. Makan. Jadi padahal Tuhan larang dah. Ini semua padahalnya mengikut hikmah Allah SWT belaka. Kalau tidak, tak jadilah mari kita ada kita dalam dunia ni. Tapi mana dia berasa dia silap lah. Dia berasa dia silap. Dan kerana itu dia malu. Kerana itu dia malu. Dalam kitab kita ni, dalam hasyiah kita ni, nombor 6 tu kita tidak nak baca habis. Beberapa baris sebelum hasyiah nombor 7, wa'lam. Ni kita kena pegang lagu mana berhubung dengan hak dikatakan dosa Nabi dengan menggunakan perkataan zunub ataupun zam, dosa lah kalau kita terjemah ke Melayu untuk Nabi ni. Apa makna kita kena pakai lagu mana, kita kena faham lagu mana. Dia kata, ketahuilah bahawa khataya minal anbiya, kesalahan-kesalahan para nabi itu sama ada saghair sahwiyah, hak kita panggil dosa-dosa kecil yang telah berlaku, yang telah berlaku secara tidak sedar dia.
secara tidak sedar. Boleh jadi sebelum kenabian. Imma saghair sahwiyah, sama ada saghair orang panggil sahwiyah. Saghair sahwiyah tu kalau kita nak kata dosa, dosa kecil. Pada dosa kecil pun yang tidak disengajakan. Wa imma qabla an-nubuwah, boleh jadi juga itu sebelum dilantik menjadi nabi. Hak kata nabi maksum tu selepas dia jadi nabi. Hak kata maksum tu terpelihara daripada dosa tu, kalau kita nak kata lepas pada jadi nabi pun dosa lagu mana? Bukan hak kecil dan tidak berlaku secara sengaja tu. Begitu. Wa imma tarkul aula, boleh jadi juga dengan makna tarkul aula, yang ini tidak buat hak lebih baik. Itu yang dimaksudkan dosa tu. Li wujubi ismatihim ba'da an-nubuwah. Sebab apa? Mengikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib Nabi alaihi wassalatu wassalam itu bersifat dengan sifat ismah, yakni terpelihara daripada dosa selepas daripada jadi nabi, anis saghair al-amdiyah wa anil kabair mutlaqan. Nabi-nabi ni kita kena i'tiqad lepas pada dia jadi nabi, dilantik jadi nabi, dosa kecil hak sengaja pun tak ada. Hak orang panggil dosa kecil sengaja tak ada. Kalau dosa besar langsung tak ada. Sengaja kau tidak sengaja, kau terlupa kau tak ada. Itu kena i'tiqad. Tapi kalau orang panggil dosa kecil yang berlaku secara tidak sengaja, itu boleh berlaku mengikut setengah-setengah ulama. Masih lagi ahli sunnah wal jamaah. Boleh. Selepas jadi nabi. Sebelum jadi nabi, lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi lah. Adapun dosa kecil dengan sengaja sebelum jadi nabi, tak ada juga. Tak ada. Tak ada. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Nabi Adam ni dia tak jadi nabi lagi dalam syurga. Pada ketika tu hak larang gapo dimakan pokok apa. Dan hak tu dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala juga, dengan tidak sengaja tu, dengan tidak pisah. Kata. Walau bagaimanapun ayat kesalahan ni, hak tu hal larang ni, dia memberi kesan. Setara nabi pun paling tidak dia jadi malu nak kecek. Itu kesalahan kecil. Lagu mana kalau kesalahan besar? Lagu mana kalau dosa besar? Usah kau nak kecek, bukan setakat nak, bukan boleh kecek, dia kena azab, kena seksa, kena hukum dulu. Itulah mengikut kaedah hak yang disebutkan, kecuali kalau Allah SWT ampunkan dia. Kalau tidak gitu, ada ayatnya kesal dosa tu ada. Bukan kesal dosa tu dalam dunia saja, pakai akhirat seksa ada kesal dosa. Tak apalah tu. Dia kata pergilah jumpa dengan Nuh, dialah nabi hak mula-mula Allah utuskan ke bumi ini. Bapaknya Nabi Adam itu tidak nabi juga ke ni? Apa hak ni, hak nabi hak mula-mula ni, yang ni kepada orang lain di luar daripada keluarga dia. Adam tu baru anak-anak dia, anak beranak dia. Hak tu dia kira tidak utus ni kepada orang lain. Kalau nak kira dia tu nabi juga, Nabi Adam tu memang ada daripada dia, tapi dengan sifat tadi. Maka yang mula-mulanya iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Mereka pun pergi kepada Nuh. Lastu hunakum, dia kata lagu tu juga, aku tak boleh buat apa sini untuk kamu, kata dia. Dia pun sebut kesilapan yang telah dia lakukan. Dia sebut Malah kalau kita kata tuk kat bahasa tuk tak boleh buat apa sini. Tuk telah gini-gini dulu. Dia sebut. Apa dia? Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Tu kalau dia minta. Padahalnya 1000 tahun illa 50 ama. Kurang 50 tahun. 950 tahun Nabi Nuh duduk dakwah. Dah tak dengar sangat, degil sangat. Tak ada arah nak buat. Dia buat macam-macam ke Nabi Nuh. Akhir sekali Nabi Nuh jadi doa. Doa Nabi ni tidak saja. Situlah benarnya. Doa Nabi dia tidak saja.
Jangan kau biarkan seorang pun pokok kafir ni mati belakalah. Jadi tubik gitu. Dalam Quran disebutkan Nabi Nuh berasa malu. Padahal 950 tahun lama tu, penat tu sebagai manusia tu, macam-macam cabaran tu. Kalau kita kat tubik macam-macam lah kita kata. Seorang Nabi mana dia tak boleh. Kalau selagi perintah Tuhan tak mari, Tuhan tak izin, dia tak boleh kata. Buat. Itu hak nak pengajaran jaga dia. Nabi siapa pun hak Tuhan suruh ni jangan duk bangkai, bantah, ataupun nak takwil nak kata gini. Ikut. Hak tu lah hak paling molek. Kita tak tahu. Boleh jadi hak sebenarnya nak sampai masa dia tak lama mana, 5 minit je lagi. Kita tak dah sabar 5 minit. Padahal tahu-tahu dah sabar. Hak kemenangan yang menjadi sebab Tuhan nak beri kepada kita 5 minit lepas pada tu. Itu beratlah. Dia pergi minta doa lah. Dia kata su'alahu rabbahu bighairi ilm. Dia minta dengan Tuhannya tanpa ilmu. Tanpa ilmu tu maksudnya Tuhan tak beri lagi lah, tak izin, tak tanya dia kau lagu mana nak lagu mana, tak ada. Ikutmu lah. Tuhan tak kata gitu. Tiba-tiba dia tunggu minta. Mu pergilah kepada Ibrahim Khalilur Rahman. Mereka pun pergi. Dia kata lagu tu juga dia pun sebut 3 perkara. Buat 3 perkara. 3 perkara. Dia telah berdusta. Ini pun kita sudah bincang panjang dah dulu, banyak kali dah. Dan hak panjang itu kita tidak nak sebut dah lah. Dari segi pandangan ulama tentang hak ni tak apalah. Jadi hak dia sebut 3 perkara tu, kira-kiranya dia berselindung. Jadi dia berasa malu lah. Kalau kita ambil lah pendapat orang yang terima ni, mana dia berdusta, orang yang tak terima tu kan, dia kata macam mana Nabi Ibrahim nak berdusta? Nabi ni tidak berdusta, dia benar, sidik kan. Sidik, benar. Dah kalau dusta tu benar apa lagi? Dia tak sih dah pakai hadis, tak sih. Ini silap ni. Ini riwayat bil makna, kata dia, bukan riwayat bil lafzi. Sebenarnya dia golai. Tapi bagi hak terima lagi, dia kata tak apalah hak terima. Dia jadi berasa malu tu sebab apa? Dia berselindung. Dia tidak terus terang. Itu mana sebagai seorang pejuang yang sebenarnya sepatutnya dia tidak takut. Dia nak apa tak segi. Inni saqim, kata dia. Dia buat olok tengok. Fa nazara nazratan fin nujum faqala inni saqim. Kata dia. Bila waktu ajak pergi hari raya tu, dia pun tengok semetar kau bintang, muka pok-pok dia mengamalkan bintang ni kan, ilmu bintang. Lepas tu dia kata aku sakit. Dia tidak kata aku tak segi. Mu tak betul. Dia tidak kata gitu. Dia seseolahnya berdalih lah. Dia kata sakit. Lepas tu ulama terima, dia kata tidak semestinya kalau kata sakit tu maknanya sakit sungguh, sakit hati boleh juga. Tidak makna demam, tidak mesti demam, tidak mesti sakit kepala. Sakit hati boleh juga. Tidak ada bohong, dia kata. Kalau dia terima tu lah. Lepas pada tu dia sebut bal fa'alahu kabiruhum. Siapa dia ni? Katok habis berala-berala. Nabi Ibrahim kata bal fa'alahu kabiruhum. Besar tu lah. Padahal dia nak menyindir. Nabi Ibrahim tu dia ada maksud dia yang sendiri. Dia nak sindir. Dia nak sindir. Tetapi dari satu segi dia berasa, apa tak kata aku faham. Tengok dia boleh buat apa, demam ke aku, sakit ke aku, dah. Jadi maknanya dia berselindung. Kira-kiranya hati manusia ni dalam keadaan dia seorang, dia sikit, dalam keadaan musuh-musuh tu kuat, ada kuasa, memanglah takut. Jadi nampak macam nak menyelamatkan diri. Mana kira-kiranya orang pejuang ni dia tak kira nyawa dia. Dia tak kira dia seorang tu baru kuat, baru padan dengan dia tu. Dia serah gitu. Baru padan dengan dia. Mungkin Nabi kan ni. Apa duk selindung-selindung? Buat tu kan. Aku. Lepas pada tu hak dia sebut yang ketiganya. Yang ketiganya hak dia katakan dia berdusta tu. Yang dikatakan dia berdusta tu. Apa ni? Dia kata hak ni adik-beradik dia.
adik-beradik dia. Hadhihi ukhti, kata dia, bini dia tu. Bini dia Sarah tu, bila raja tu ambil, kalau kata adik-beradik lepas, dia tak itu. Tapi kalau bini orang, dia kena ke bini orang. Kalau dia kena, dia ambil. Gitu raja zalim. Jadi dia pelepas, dia kata ini saudara saya. Ni siapa? Dia kata adik-beradik. Adik-beradik tu lepas pada tu dalam hadis yang lain dia sebut dia royak. Adik-beradik kan adik-beradik seagama. Tu bini pun adik-beradik juga, adik-beradik seagama. Betul lagu tu. Tapi dia tidak kata mana lebih besar, adik-beradik seagama dengan bini. Maksud orang tanya tu kepada dia. Kita kata bini lah. Dia tak kata bini. Kalau kata bini pun, kalau Tuhan tak bui, tak jadi juga. Dia tak boleh ganggu juga. Seseolahnya nampak macam dia takut. Dia tidak harap kepada Tuhan, seseolahnya sepenuhnya. Hak tu dia berasa kecewa. Padahal tidak salah, tak ada bohong. Dia kata dia saudara seagama maksudnya, adik-beradik, tak ada bohong. Tetapi pada zahirnya nampak macam bohong. Hakikatnya boleh jalan keluar dia. Tapi dia berasa, apa dia tidak kata? Dan maksud orang dia tahu kan, maksud orang nak tanya tu siapa tu. Maksud bini. Kalau ada royak anak, ni royak bini. Kalau royak bini, kalau Tuhan tak bui, tak izinkan dia nak ganggu pun tak akan boleh juga. Tu dia rasa. Kamu pergilah kepada Musa, seorang hamba yang begini-begini. Lebihnya Musa tu bagi Taurat, ada kitab Taurat, dan Tuhan berkecek dengan dia. Tuhan dekat, perdekatkan dia. Maqam dia tu tinggi. Pergi kat Musa lagu tu juga, dia pun ingat kepada kesalahan yang dia telah buat. Bunuh orang dulu. Dia tidak sengaja bunuh orang, dia tidak sengaja. Semua ni tidak sengaja pula. Kalau kita perhati, hak dikatakan kalau disebut dengan nama dosa pun lagu tu. Sebab tu kita kena faham seperti tadi. Sebenarnya bukan tak boleh kita kata dosa lah, sebab takut keliru. Kesalahan ataupun ketelanjuran, tu kita boleh kata ketelanjuran. Sesuatu yang berlaku dengan tidak disengajakan. Dia tidak maksud siapa gitu, tapi bisa tangan dia tu, bahan pun jadi gitu. Dia pun tidak suka gitu mah. Mati kau itu. Kamu pergilah kepada Isa Abdullah wa Rasulah. Pergi kepada Isa, hamba Allah dan Rasulnya dan ruhnya. Ruhnya itu maknanya Allah tidak bagi ruh dalam tubuh dia tu dengan cara biasa, cara pelik. Wa kalimatahu, kalimah Tuhan itu maksudnya dengan kun fayakun, tidak mengikut sebab musabab yang biasa bagi kelahiran manusia. Itu maksudnya. Bukan ruh Allah tu, ruh Allah masuk dalam dia tu lah yang jadi keliru. Orang-orang Kristian tu sehingga dah ruh Allah, jadi dia sebahagian daripada Allah. Itu silap. Padahalnya maksudnya lagu lain. Mereka pun pergi kepada Isa. Isa pun kata lagu tu juga. Sini dia tak ada sebut berapa Nabi Isa tu taksir, rasa malu. Dia masa dia ni seorang manusia yang hina, tak ada berapa hamba Allah, supaya disebut ni tiba-tiba orang buat sebagai Tuhan, orang kata anak Tuhan, malu. Malu. Kadang-kadang benda tu, kesalahan tu kita tidak buat, tetapi orang kaitkan dengan kita, kita jadi malu. Itulah orang yang bermaruah. Dia tidak nanti dia sendiri melakukan, orang lain, anak-anak dia pun dia berasa malu, tak boleh nak tunjuk muka dah kat orang. Gitu orang yang bermaruah. Lepas tu pergilah kepada Muhammad, abdan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dhanbihi ni maksud dosa ni maknanya kesalahan ataupun sesuatu yang dia berasa salah. Dia berasa salah, sebenarnya tak salah-salah pun kalau orang lain, tapi dia tu berasa. Lepas tu dia cerita seperti itulah. Bila pergi tu Nabi SAW pun sujud lama, selama mana tak ada sebut Masya Allah an yada'ani, selama yang Allah SWT nak dah. Jadi Nabi SAW pun sujud. Tuhan pun kata angkat, yang ni angkat kepala tu lah, angkat. Muhammad, katalah, kata-katamu akan didengar. Kamu minta tolong, kalau minta tolong akan diberi pertolongan. Begitulah. Dia pun angkat kepala dan puji pula Tuhan.
dengan pujian yang Tuhan ajar kepada dia khusus pada masa itu. Lepas tu aku pun beri syafaat. Syafaat pun Tuhan raya sebanyak ni. Misalnya 100, 1000, kau berapa kau. Dia ada had dia. Sebanyak ni. Kau keluar. Gitulah. Masuk dalam syurga. Mana Qatadah kata dia dengan Anasnya 2. Satu lagu tu, satu lagi aku pun keluar. Dan mengeluarkan mereka daripada neraka. Aku pun keluar. Keluar tu keluar daripada mana? Dan aku pun mengeluarkan mereka daripada neraka dengan masuk dalam neraka kau. Dan memasukkan mereka ke dalam syurga tu, masuk mereka sekali dalam syurga kau. Tidak gitu Mana keluar ni daripada suasana tadi. Artinya Nabi SAW diberi keistimewaan tadi. Ada satu suasana yang orang lain tidak layak masuk dalam keadaan itu. Untuk dia beri pertolongan dalam suasana tadilah dia dapat bercakap dengan Allah. Dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah makna nampak tu. Nabi nampak dalam keadaan yang istimewa yang orang lain tak nampak. Bila aku nampak dia, aku pun terus sujud. Nabi kata, ni muka bak kita duduk cerita ni sekarang ni bak nampak Tuhan. Jadi Nabi nampak ayat ni. Nabi nampak. Orang lain pun nampak lagu lain. Sini tak nak nampak ni pada ketika ni. Dia saja nampak. Jadi kata dia keluar daripada suasana tu yang istimewa. Baru dia boleh. Bukan makna masuk neraka. Dia tidak ayat sini masuk neraka. Dia keluarkanlah. Allah SWT beri lah. Sebab kita lah tak payah nak nampak lagu mana. Zaman dulu payah kita kata. Tunjuk gambar. Tunjuk gambar. Ni duduk dalam neraka ni. Tunjuk. Tunjuk. Nak ni. Gitu boleh. Kita kata nak suruh budak faham kalau zaman learn ni. Jadi kita boleh tu. Dengan ada gambar misalnya. Tak payah masuk. Jadi dia boleh tunjuk. Ni. Gitu. Sebab masalah gambar-gambar ni, kalau kita tengok dalam hadis, ada banyak yang disebutkan di pada mahsyar besok. Ada gambar-gambar ni ditunjukkan kepada seseorang tu. Dia duduk tengah buat kau gini ni. Hak dia orang lain tak nampak. Dia duduk curi ke misalnya, tunjuk nampak belakang. Dia ada gambar-gambar tu ada. Maknanya seseolahnya land ini sudah ada kamera tu, kamera yang tersembunyi tu. Ada. Saya sok tunjuk tayar semula. Jadi orang tu buat kamera CC ke apa ni dia lah tu. Kau dekat tu. Kau mudah nampak akidah kita tu. Lagu tu. Bila orang tahu ada kayak ni gambar, kan takut. Takut sikitlah, beringat sikit. Setara tu Allah SWT ni pergi mana pun tak boleh pergi. Dalam tubuh kita dia pun ada kamera dia. Dalam tubuh kita ni. Tubuh kita ni, orak ni, bulu gapo ni boleh kecek. Kesek duduk situ. Tak payah pasal dinding, pasal mana. Duduk sekali dengan kita tu. Begitulah. Beberapa kali duduk gitulah. Sehingga akhirnya tidak ada lagi tinggal di dalam neraka tu kecuali orang yang ditahan oleh Quran. Jadi kalau keluar Nabi saja kok. Dah. Orang lain pun pada ketika tu diberi juga. Seperti hadis sebelum pada ni kan. Malaikat ada juga. Orang-orang lain, orang mukmin, orang-orang soleh, orang-orang baik-baik tu diberi juga kuasa untuk memberi syafaat ni. Ramailah, bukan Nabi seorang saja ada. Orang lain beri cara dia, kadar dia, sebanyak sekian-sekian. Hak ni sebanyak sekian-sekian. Setelah habis semua tu, sehingga tidak ada lagi dalam neraka kecuali orang yang ditahan oleh Quran. Orang yang ditahan oleh Quran tu apa dia? Yang ni Quran sebut dah, kalau lagu ni tak keluar daripada neraka. Lagu ni Tuhan tak ampun. Bila Tuhan tak ampun, keadaan neraka. Gitu. Yang ni orang yang sudah pasti dia kekal dalam neraka. Yang ni kafir. Hak kafir. Qala thumma tala hadhihi al-ayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari segi terjemahannya, biasa je orang terjemah. Asa tu semoga Tuhan akan membangkitkan engkau di suatu maqam yang terpuji. Yang ni Tuhan akan bangkit Nabi di satu maqam tu, maqam ni lah yang dapat menyelesaikan semua kesusahan orang pada ketika tu. Tetapi asa ni
Ulama-ulama nahwu kata, kalau untuk Allah la'alla kau, untuk Nabi kau kalau dia kata asa la'alla tu, bukan makna boleh jadi, mudah-mudahan, semoga tu, mesti, mana dia, pasti. Walaupun dia guna perkataan itu, pasti Allah akan membangkitkan engkau berada di suatu maqam yang terpuji. Orang panggil maqam mahmud, maqam yang terpuji. Inilah maqam yang Allah janjikan kepada Tuhan kamu, dijanjikan kepada Nabi kamu. Nabi kata, inilah hak ni tak ada orang lain boleh, dia seorang saja. Hak ni Tuhan sudah janjikan. Jadi asa itu pasti, mana gitu. Kemudian riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi SAW hantar kepada golongan Ansar orang supaya panggil mereka tu. Nabi nak jumpa dengan pokok dia. Nabi SAW pun himpunkan mereka dalam satu kubah. Kubah tu satu kemah, macam kubah gitu, kemah lah. Wa qala lahum, dan Nabi SAW pun kata, isbiru, kamu pokok kamu kena sabar sehingga kamu menemui Allah dan Rasulnya. Kamu menemui Allah dan Rasul. Jadi Tuhan naknya menemui Allah tu. Orang mukmin dia tidak bertemu saja dengan Allah. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain, maksud orang mukmin bertemu dengan Allah tu, dia akan melihat. Dia akan melihat mana? Pada mahsyar tu pun melihat dah. Seperti dalam hadis sebelum pada ni. Dan di dalam syurga tu memanglah Tuhan naknya Imam Bukhari nak. Bapa yang Nabi SAW suruh sabar, kira-kiranya dia sudah tahu dah. Urusan kepimpinan akan dipegang oleh orang-orang Muhajirin Quraisy sehingga beberapa lama. Puak-puak Ansar ni dia jadi pembantu, pembela gitu saja. Dia tidak pegang jawatan yang tertinggi jadi khalifah dah. Jadi kamu kena beringatlah, kena sabarlah. Kalau ada keadaan tu boleh jadi manusia ni kan, biasalah kalau dia tak ada kuasa ni, dia nak kepada kuasa. Manusia ni memang gitu sifat dia, nak kepada kuasa. Kalau tidak dia berasa dia kurang, dia gitu-gini. Tak usahlah, kamu sabar. Kalau kamu tidak diberi apa-apa jawatan, kamu gitu-gini pun kamu sabar. Jadi jawatan tu ada kalanya baik, ada kalanya fitnah kepada seseorang, ada kalanya fitnah. Sebab kalau puak-puak Ansar ni tidak sabar, dia nak berebut, boleh jadi tak ada lah kelebihan dia. Nabi suruh sabar. Sebagai balasannya kepada dia, kamu akan bertemu Allah dan Rasul. Maknanya kalau puak dia tidak sabar, kira-kiranya tak ada lah keistimewaan ni esok. Ada kalanya orang yang tidak mendapat kelebihan kuasa dalam dunia, esok dia ada kelebihan. Itu hadis ini pengajarannya waktu lah. Seperti puak-puak Ansar, memang puak-puak dia tak berebut. Dia tak berebut. Sampai pun dia duduk sokong semacam. Sebab apa? Kita tengok dalam sejarah sokong. Sebab dia ingat Nabi pesan, panggil khusus sabar. Fa inni 'alal haud, aku akan berada di kolam nanti. Aku akan tunggu. Jadi kalau pokok kamu ni ada hak tak betul, aku tahu lah siapa hak tak mari, hak tak sapa. Kira-kira gitu. Pandang tak sapa jumpa dengan Nabi saya. Dalam dunia ni setakat mana sangat. Gitu je. Tak perlulah kamu berebut-rebut dengan orang lain, berebut dunia. Riwayat daripada Ibnu Abbas, dia berkata Nabi SAW bila bertahajud, itulah, Allahumma Rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard. Ini dalam riwayat ni qayyim. Qayyim ni dia yang menguruskan langit dan bumi, yang menegakkan langit dan bumi. Perkataan qayyim ni boleh untuk baik, boleh juga untuk tak baik. Tapi kalau untuk Tuhan itu tentulah yang baik. Mana boleh guna juga untuk orang lain. Qayyim adalah penjaga, pengawal. Pengawal yang tak baik pun boleh jadi juga. Mana di akhir zaman ni 50 orang perempuan dijaga oleh qayyim wahid. Qayyim wahid tu mengikut setengah-setengah ulama ni, penjaga tu bukan makna baik. Banyaklah makna dia, tapi salah satu makna dianya
penjaga tu tidak baik. Mana akhir zaman ni akan ramai ada perempuan-perempuan yang dikawal oleh lelaki. Lagu mana jadi pelacur. Tapi bawah kawalan dia boleh pitih, dia je jaga. Dia seorang. Ramai mana bawah dia tu duduk buat jahat. Dia guna perkataan qayyim di situ. Maknanya perkataan qayyim ini ada untuk baik, ada untuk tak baik. Dengan sebab itu Imam Bukhari buat mari bawah tu Qais bin Sa'ad dan Abu Zubair meriwayatkan daripada Tawus. Hak ni kan Sulaiman Al-Ahwal meriwayatkan daripada Tawus, daripada Ibnu Abbas. Tapi ada dua orang anak murid dia yang lain, iaitu Qais bin Sa'ad dan Abu Zubair meriwayatkan daripada Tawus. Di sini tempat qayyim tu qayyam. Qayyam. Jadi anta qayyamus samawati wal ard. Gitu dia baca. Mujahid berkata al-qayyum huwal hayyul qayyum. Qayyum. Mujahid ni ahli tafsir di kalangan tabi'in. Dia kata al-qayyum al-qaim ala kulli syai', yang mengawal, menjaga, menguruskan segala perkara. Umar baca al-qayyam, dia baca al-qayyam, yani wal hayyul qayyum al-qayyam, dia baca wal hayyul qayyam. Dia baca begitu. Yang ni mengikut riwayat kata boleh baca lagu tu lah, suatu ketika dulu ataupun kemudian pun mengikut asalkan lurah Quraisy, boleh lah. Dia baca gitu al-qayyam. Wakilahuma madhun. Imam Bukhari kata kalau qayyum dan qayyam ni kedua-duanya makna puji. Dia tidak orang kata kalau guna qayyam atau qayyum ni urus untuk baik. Hak molek. Orang tak guna urus tak molek qayyum ataupun qayyam. Gitu. Kemudian dia ada makna mubalaghah. Sangat menjaga, pandai mengurus, mengatur segala perkara. Itu makna qayyum ataupun qayyam. Kalau qayyim walaupun sifat tu mubalaghah juga, tapi tidaklah setara hak ni. Hak ni lebih kuat lagi. Lebih ada makna kuat itu. Jadi hak nak dalam hadis ni maknanya dia kata wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq. Bertemu denganmu adalah benar. Pertemuan orang mukmin dengan Allah SWT bukan pertemuan biasa seperti orang kafir, tidak. Tetapi pertemuan dengan arti akan dapat melihat Allah SWT. Hak tu benar, kena percaya. Hak tu kena percaya. Termasuk dalam akidah. Hak tu anaknya. Lepas tu hadis Adi bin Hatim, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada seorang pun, semua Tuhan kecek. Kecek tu soal jawab lah. Kafir pun kecek juga, tapi bukan kecek cara menyenangkan. Tapi kecek yang menakutkan. Begitu. Hak dari tempat lain dia kata Tuhan tak kecek dengan apa pun, tak kecek molek lah maksudnya. Bukan tak ada kecek langsung. Kecek yang menyenangkan itu tak ada. Kecek hak tidak menyenangkan tu ada, kecek belaka. Semua kecek. Dalam kata tak ada penterjemah, tarjuman ataupun turjuman. Tak ada juru bahasa. Kecek masing-masing. Kecek masing-masing. Pasal apa dia sebut tu? Bahasa Tuhan tu siapa dia reti? Kira-kiranya dia kena ada terjemah lah, barulah kita faham. Kalaulah kita ni iman molek, amal molek, dia jadi faham molek. Tak ngaji bahasa Arab pun, tak erti kau satu pun, dia boleh jawab molek waktu hakikat je. Tapi kalau tak ada iman, orang Arab pun tak boleh. Apa dia kata terjemahan ini? Kalau tidak orang Arab sedap lah kalau kerja Arab. Sebab juru bahasa ni kalau kita pergi ke negeri orang, kita tak kerti bahasa tu berat. Terutama apabila kita dituduh apa-apa. Kalau nak beli tak ada apa dalam keadaan senang tu boleh kira. Kita kata dalam keadaan kita dituduh, kita nak royak, kita ni tidak salah, kita tidak terlibat. Lagu mana? Sesa. Tu sesa. Tapi kalau ada juru bahasa kan senang. Apalagi kalau nak bicara, nak bahas, nak gitu begini, perlu benar kepada juru bahasa yang baik. Kalau tak ada, kita sendiri kena jawab. Kitanya tak erti.
Jawab tak kenanya suka misalnya ke demo. Jawab tak kenanya bui ke demo. Macam-macam lah. Jawab tak ada adab, cah pula. Buat tak kena adab. Misalnya melanggar peraturan kalau dalam dunia lah misalnya. Lagu itulah keadaannya. Dia akhirat besok nak royak berat. Wala hijab yahjubu, tidak ada hijab yang mendindinginya. Tidak ada hijab yang mendindinginya. Setengah-setengah ulama mengatakan tidak ada hijab yang mendindinginya ni khusus dengan orang mukmin. Sebab apa orang kafir? Kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka akan terdinding, orang kafir. Jadi hak ni dalam hadis ni kata tidak terdinding, hak mukmin. Hak tu hak tidak terdinding. Bila tidak terdinding, jadi lagu mana? Kalau terdinding, ya kita tak nampak ni ada tirai lah, ada tabir, ada dinding lah. Kalau tak ada dinding, tidak akan nampak. Hak tu Imam Bukhari naknya daripada hadis ni. Akan nampak lah Tuhan bila tak ada dinding. Ya tak nampak tu atau ada dinding lah. Dinding tu apa dia? Bukanlah maknanya dinding seperti tirai lagu tu. Dinding di sini maksud sesuatu yang menghalang seseorang itu daripada nampak. Bila Tuhan akan buat jadi tak ada tu. Dengan memberikan kemampuan ke ataupun kekuatan kepada penglihatan mereka sehingga mereka boleh nampak, ataupun macam mana kita tak tahulah. Begitulah. Kemudian jannatan itu kena berhenti sekali lah. Wallahu a'lam. Akhir da'wana.